Baik, selamat kembali ke aku punya YouTube channel. Kita rehat 1 minggu international break and then kita kembali ke match week 4. Spurs bertemu dengan Palace. Ramai orang request aku pakai baju Spurs and then kali ni aku buat video pakai baju Spurs. Untuk semua subscriber aku, jadi jangan lupa subscribe. Mula-mula kita pergi pada kita luar padang dululah sebelum game. Kita tengok banyak cerita lah. First kali Lo Celso dengan Romero. Argentina lawan Brazil. Quarantine apa benda tu, and then kita punya player pun tak ikut rule. Kita punya player terbang jauh-jauh, main tak boleh, kena quarantine. Pergi sana kena quarantine, balik ke UK kena quarantine lagi. Confirm Lo Celso dengan Romero takkan dapat main. Aku tak tahu, aku dengar mereka akan kena hukuman tambahan sebab tak ikut law. Jadi benda tu kita tunggulah. Jadi yang pasti untuk game yang keempat memang mereka dalam tempoh quarantine lagi. And then kita punya seorang lagi defender, Davinson Sanchez, quarantine juga. 2 orang defend. Kita memang tak boleh main. Kita juga ada berita Ben White injured masa main untuk Belanda. Lepas tu Son, kita punya boleh kata key player, injured main untuk South Korea. Jadi memang sebelum game berita-berita ni buatkan aku rasa sekarang ni kita boleh tengok macam mana tactical Nuno nak guna dengan player yang boleh kata player yang banyak influence dalam game. Tak ada, kita pergi kepada line up. Jadi aku pun mula aku excited tengok line up ni sebab kita tengok ada debut player baru kita. Kita mula dengan goalkeeper, still goalkeeper yang sama, Hugo Lloris. Sebelum ni 3 game Rangga yang main untuk right back. And then kita tengok new signing Emerson Royal. Aku excited tengok first match. And then Tanganga tolak ke centre back, main dengan Eric Dyer. Maksud dia Tanganga ganti tempat Sanchez. Left back kita masih lagi Reguilon. And then kita tengok tengah Weber, Skip dengan Harry Winks. Aku tengah ni aku agak muskil sikit sebab midfield kita 3-3 adalah defensive minded. Faham tak? Defensive minded. Sebelum game tu yang aku fikir. And then kita pergi kepada front 3. Tak ada Son, Dele Alli main belah kiri, Lucas Moura and then Harry Kane. Itu untuk line up. Kita masuk kepada game. Untuk game kita untuk 5-10 minit awal bagi aku tim pun untuk settle down. Baru berapa minit main Eric Dyer pula injured. Bayangkan kita ni kan, dah lah tak ada defend banyak yang unavailable. Eric Dyer injured. Tak boleh buat apa. Memang bagi aku nampak teruk lah kan, hamstring kot. Rodon masuk, bagi aku Rodon kan. Tapi impact dia tu, kita ni dengan Sanchez tak boleh main, Romero tak boleh main, Dyer pula injured, satu lagi kita punya first jadi game terus dengan Rodon jadi leader dekat kita punya defensive line. Tapi bagi aku tak tahulah taktikal apa yang Nuno buat. Sebab kan kita ni creativity tu memang, kalau aku boleh bagi rating kosong. Midfield kita totally, kita punya midfield just untuk tunggu, untuk terima tekanan. Faham tak? Absorb pressure. Maksud dia macam aku kata defensive minded. Orang attack main. Orang attack, kita block, kita intercept. Lepas tu dapat bola kita tak tahu nak buat apa. Sebelum ni untuk game sebelum ni Dele Alli akan main sebagai position number 10 kan. Untuk game ni kalau atas kertas Harry Winks, tapi dalam game aku tak tahu siapa yang mainkan peranan nombor 10 kan. Maksud dia link up play antara midfield ke striker tu memang tak ada siapa nak tolak kepada kita punya front 3. Kita boleh defend tapi kita tak boleh nak attack. 45 minit tu yang terjadi. Bayangkan 45 minit XG kita kosong. Main tentang apa? XG kita kosong. Maksudnya expected goal kita kosong. Kita ni tak ada shoot. Bukan kata shoot on target, off target pun tak ada. 45 minit.
Maksud dia memang kita tak menyerang langsung. Faham tak? Kita kena attack. Kan nak kata Crystal Palace tu terlalu hebat sampai kita tak boleh nak control game. Bagi aku Crystal Palace better daripada kita lah untuk game tu. Tapi kita memang tak ada idea untuk game tu. Aku pun tak tahu. And belah kanan, belah kiri semua mereka pegang game. Tambah Zaha. And bagi aku satu debut Mission Royal yang aku boleh kata dia kena lupakan lah. Debut yang bagi aku terlalu teruk. Bukan kata sekali, boleh kata 3-4 kali dia kena beat dengan Zaha. Maksud dia, tugas dia sebagai belah kanan tu memang hancur habis. And memang belah Zaha main tu memang dah jadi lubuk untuk Crystal Palace attack. First impression macam tu. Tapi tak apa, aku tak totally salahkan dia kan. Mungkin taktikal macam mana yang diterapkan tu kita tak tahu. Lagi dengan tengah kita yang tak function, and then kita boleh tengok Dele Alli, Harry Kane dengan Lucas Moura tak dapat supply. Front three kita memang kurang dapat bola. Kalau front three kita nak dapat bola, dia kena turun. Macam Lucas Moura, dia akan turun sampai ke garisan tengah tu. Dia sendiri kena kutip, dia sendiri kena dribble 2-3 orang untuk drive bola ke depan. Midfielder kita tak boleh buat benda tu. Tak apa. Okay, first half 0-0. Habis dengan kita punya expected goal kosong. Start second half kan. And then 5-10 minit awal, besok dua-dua team cuba untuk settle down. And then tiba-tiba minit 50 lebih, Lucas Moura injet mula-mula tu. Not a pod to piss. Life is like a box of chocolate. So a Glock holding 30, your hollow. Just better watch who you hang around, my nigga, cause I seen it every one of your squad can switch. DB, SB 3272, nigga, that's my pod, nigga. GLOBEA. Dua-dua kena cut kan. Okay, Zaha pun kena cut, Nganga pun kena cut. Sebab mereka dua gaduh lah. Ref bagi cut sebab reaction dua-dua player tu. And then 5 minit lepas tu Nganga dia buat satu sliding kat Ayu. And then benda tu yellow card bagi aku. Bagi aku first yellow card tu memang dia patut dapat. And then dia bergaduh. And reaction dia untuk kali kedua ni pun aku rasa mana-mana player ataupun mana-mana ref pun akan bagi yellow card. Jadi tak ada debate lah. Memang second yellow lah benda tu kan. Cuma salah dekat diri dia sendirilah. Dia pergi buat satu tackle yang bahaya. Kita ni sebelah player pun tak boleh nak attack. XG kosong. Kena main dengan 10 player. Bayangkan lah kan. Main dengan 10 player. Baru minit 57 kita kena main dengan 10 player. Lepas tu Nuno dia bawa masuk Ben Davies. Bayangkan kita tak ada centre back dah. Ben Davies main centre back. Walaupun kita tahu dia sebabnya left back tapi tak ada pilihan. Dia kena main centre back. Game diteruskan dengan 10 player. Lepas pada kad merah tu aku expect kita mungkin boleh draw lah. Player yang macam tu, permainan yang macam tu, dengan midfield kita yang macam tu. Harry Wing tu bukannya tak okey, tapi kita tak ada creativity. Dia tak boleh mainkan peranan tu. Sebab kita dah ada double pivot, Højbjerg dengan Skip. And then kita kena ada seorang lagi yang akan link up play. Harry Wing tak boleh buat benda tu. Bagi aku Harry Wing paling tak function sekali lah dalam game tu. Tiba-tiba pula kan Ben Davies tahan guna tangan. Penalti, gol sebiji Zaha kan. Bagi aku dah kita dah kena sebiji. Untuk aku expect kita seri tu tak ada. Jadi macam mana pun attack untuk dapatkan gol. Jadi kita adalah shoot 2 kot. 2 je shoot kan. Kita terpaksa main open play balik lah. Jadi open play tu kita cuba untuk serang. Bila kita cuba untuk serang, and then banyaklah ruang yang ditinggalkan di belakang tu dengan kita 10 player kan. Jadi kita tengoklah debut daripada player Palace menjaringkan 2 gol. Walaupun baru first game 2 gol. Kita kalah 3-0. Bagi aku lah kan, untuk kalah tu aku okey. Tapi untuk gameplay memang out lah. Aku sampai law ni kan dah 4 game, aku still tak nampak lagi identiti apa yang Nuno nak bawa. Sebab kita memang menang 3 game first, tapi gameplay kita memang tak solid, tak convincing langsung. Okey, dari segi point okey, tapi gameplay bagi aku out. Okey, kita tengok minggu depan. Bagi aku kalau player yang injured
yang quarantine tu tak boleh main lagi. Kita masalah besar. Kita lawan Chelsea, satu big team. Kita tengok dengan striker Lukaku lagi. Aku nak satu benda yang baru daripada Nuno. Aku nak apa yang Nuno ada sebelum ni, yang orang nampak dia dekat Wolves, dia boleh bagi dekat Spurs, and then bahagian midfield kalau boleh Dele Alli kembali kepada number 10 lah, and then aku harap Kane boleh buktikan something lah bila dia dah stay. Aku harap viewer aku tekanlah subscribe kan. Jangan tengok saja kan. Kalau subscribe banyak baru aku semangat sikit nak buat video kan. Jangan lupa subscribe, support aku lah kan. Okay, kita jumpa next game. Kita tengok review Spurs lawan Chelsea.